Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengetua atau guru besar, barisan penolong kanan, ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana khususnya di daerah Sibu. Okey, terlebih dahulu izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Nur Ashikin binti Sarakawi, Kaunselor Pendidikan Daerah dari sektor Psikologi dan Kaunseling PPD Sibu. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan program #3A. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah pun didedahkan dengan pengenalan program ini. Dan sebenarnya program ini kalau kita masih ingat lagi, ianya bukanlah program yang baru kerana ianya telah pun dilaksanakan bermula dari tahun 2019 lagi dan ianya diteruskan pada tahun ini. Okay, kalau kita lihat dekat sini, ianya adalah psikopendidikan. Bermaksud program ini berbentuk pencegahan, okay, yang mana pengisiannya adalah dalam bentuk psikopendidikan. Okay, pengisiannya berdasarkan kepada tajuk-tajuk literasi, kesedaran, kesejahteraan psikologi yang telah ditetapkan dalam garis panduan pelaksanaan program ini. Jadi tajuk-tajuk yang akan dikongsikan pada setiap bulan adalah berbeza. Okey, macam contoh untuk bulan Mei, tajuk yang akan dikongsikan adalah kesihatan mental. Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk kesihatan mental, saya kongsikan untuk makluman kita bersamalah. Ini merupakan punca kuasa kepada pelaksanaan program #3A ini. Okey, ini dia punya punca kuasa. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita pada bulan ini iaitu kesihatan mental. Okey, ini adalah dia punya definisi. Kita tengok sama-sama. Kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Kita tengok perkataan berdaya tindak di situ. Maksudnya kemahiran daya tindak adalah sangat penting untuk kita memastikan tahap kesihatan mental kita berada pada tahap yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran daya tindak ialah kebolehan seseorang ataupun cara seseorang individu itu untuk bertindak balas terhadap gangguan emosi ataupun cara seseorang individu itu bertindak balas terhadap situasi yang boleh menyebabkan gangguan emosi. Itu yang dimaksudkan dengan kemahiran daya tindak ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah coping skill. Kita biasa dengar coping skills kan? Okey. Seterusnya, kesihatan mental ini juga merujuk kepada bagaimana cara kita berfikir, bagaimana kita merasa dan cara kita bertindak. Okay, bagaimana kita menanggap sesuatu peristiwa itu. Okay, ianya juga merujuk kepada cara kita berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Kita sedia maklum di sekeliling kita, kita akan berinteraksi dengan pelbagai jenis manusia. Jadi kesihatan mental ini merujuk kepada cara kita, bukan cara orang lain, cara kita. Okay, dan seterusnya, kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya. Kita mungkin menghadapi masalah yang sama tetapi berbeza dari segi cara mengatasi. Okey. Dua perkara tentang kesihatan mental yang kita kena ketahui. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kesihatan mental dan yang tidak berkaitan dengan kesihatan mental. Ataupun apa fakta tentang kesihatan mental dan apa dia mitos tentang kesihatan mental. Kita tengok satu-satulah. Okey, kesihatan mental ini ialah sesuatu yang sangat penting dan dilalui oleh semua manusia. Okey, dilalui oleh semua orang. Ianya adalah bersifat berterusan, dia bukannya ada masa-masa tertentu saja. Ianya adalah berterusan. Ianya sebahagian daripada fitrah manusia. Bila kita kata fitrah, bila kita katakan ianya fitrah, maksudnya tidak kira jantina, tidak kira agama dan tidak kira bangsa, semua kita mempunyai kesihatan mental. Okey, seterusnya ianya adalah sesuatu yang perlu dijaga dan ada positif dan ada negatifnya. Okey, kesihatan mental ini dia boleh berubah, dia tidak semestinya tetap. Katakan pada hari ini kita mengalami sedikit gangguan kesihatan mental, tidak bermakna selamanya kita akan mengalami gangguan tersebut. Ianya boleh berubah. Okey, kita akui kesihatan mental ini adalah sesuatu yang agak kompleks dan ianya adalah sesuatu yang benar. Okay, di sebelahnya kita tengok apa dia mitos tentang kesihatan mental. Ini adalah berlawanan dengan dia punya fakta lah. Okay, kesihatan mental ini bukanlah satu tanda kelemahan. Okay, dia bukan satu tanda kelemahan dan ianya bukanlah sesuatu yang memalukan. Okay, dia tidak hanya
berkaitan dengan perkara yang ada di minda sahaja. Kesihatan mental ini melibatkan apa yang ada dalam fikiran kita, apa yang kita rasa dan apa yang kita buat. Okey, dia melibatkan semua sekali. Ianya bukanlah sesuatu yang kita boleh pilih. Sebab itu dikatakan tadi, kesihatan mental ini adalah fitrah. Okey, kita tengok sebelah dia tadi, ada nyatakan di situ, kesihatan mental ini adalah fitrah. Dia bukan pilihan. Kita tidak boleh pilih untuk ada kesihatan mental ataupun tidak ada. Okey. Seterusnya, ia sesuatu yang perlu difikir hanya apabila berada pada situasi yang tertekan. Sebenarnya tidak. Sepanjang masa kita perlu memikirkan tentang kesihatan mental. Okey. Dianya bukanlah terma gila sebab kadang-kadang ada orang salah faham tentang kesihatan mental ini. Okey, dia ingat kesihatan mental ini bermaksud gila. Tidak. Kesihatan mental versus. Jadi selepas ini kita akan tengok apa dia yang membezakan kesihatan mental dengan penyakit mental. Okey, kesihatan mental ini seperti yang telah dinyatakan tadi, ianya bukanlah tetap. Okey, ianya boleh berubah dan ianya bukanlah sesuatu yang palsu. Sebaliknya ia adalah sesuatu yang benar-benar berlaku dalam diri kita. Baik, ini merupakan isu kesihatan mental yang sering berlaku di sekeliling kita. Yang pertama adalah kemurungan. Okay, kita selalu dengar tentang kemurungan. Okay. Yang kedua adalah kecelaruan kebimbangan umum. Saya baca secara ringkas sajalah. Kecelaruan kebimbangan umum dalam bahasa Inggerisnya adalah Generalized Anxiety Disorder, GAD. Okay, GAD ini ringkasnya adalah kebimbangan yang berkaitan dengan aktiviti seharian. Contohnya dia bimbangkan dengan traffic jam, dia bimbangkan dia disertai dengan satu bayangan pada contohnya dia bimbang dengan traffic jam itu dan padahal itu adalah benda yang setiap hari dia lalui. Dan dia membayangkan pada keesokan harinya, traffic jam itu akan bertambah lagi teruk, mungkin sehingga menyebabkan dia tidak dapat pergi kerja, contohlah. Okey, yang seterusnya adalah kecelaruan panik. Yang ini disertai dengan kadar degupan jantung yang cepat, berpeluh, berdebar-debar, ini yang dikatakan panik, kecelaruan panik. Walaupun dia tidak ada apa-apa peristiwa yang trigger, kecelaruan panik. Kalau kita pergi kepada panic disorder, dia lain. Panic disorder dia ada lagi banyak pecahan dia. Mungkin ada orang panik disebabkan oleh beberapa peristiwa dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah kecelaruan obsesif kompulsif. Ini dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggerisnya adalah OCD. Kita selalu dengar OCD kan? OCD adalah obsessive compulsive disorder. Yang mana dia adalah obses terhadap sesuatu. Contohnya, obses terhadap kebersihan. Dan dia disusuli dengan satu aktiviti yang kompulsif di mana dia obses, contoh tadi dia obses terhadap kebersihan dan akhirnya dia asyik-asyik dengan mencuci tangan. Sekejap-sekejap dia cuci tangan. Dan mencuci tangan dengan kerap kali kerana obses terhadap kebersihan. Okay. Seterusnya adalah kecelaruan stres selepas trauma. Dalam bahasa Inggerisnya adalah post-traumatic stress disorder, PTSD. PTSD ini, kalau kita tengok ada orang yang dia selalu kata dia trauma selepas aksiden dan sebagainya, ini PTSD lah. Mungkin selepas peperangan, ini boleh menyebabkan PTSD. Contoh sebelum ini pernah berlaku kemalangan. Jadi kalaupun kemalangan itu sudah berlalu, jadi apabila dia berhadapan dengan situasi, contoh dia melihat kemalangan sekali lagi, melihat, dia bukan mengalami, dia cuma melihat, maka itu akan menyebabkan dia trauma. Ini dikatakan PTSD. Dan seterusnya adalah isu yang saya anggap ini agak kerap berlaku lah. Gangguan tidur. Gangguan tidur yang kita biasa dengar adalah insomnia. Insomnia ini sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah onset. Onset ini bermaksud dia seseorang individu itu dia susah untuk memulakan tidur. Pada permulaan malam itu. Saya ringkaskan begitulah. Jenis insomnia yang kedua adalah intermittent insomnia. Yang mana masalah tidur terganggu disebabkan kerap kali terbangun. Dia kerap kali terjaga. Dia tidak ada gangguan pun. Dia sendiri yang terbangun, terjaga dan dia susah untuk tidur semula. Dan yang ketiga adalah terminal insomnia. Yang mana individu itu terjaga daripada tidur terlalu awal. Dia baru sahaja tidur, dan belum, contoh kata dia tidur pukul 9 malam, baru sahaja tidur, pukul 10 dia dah tersedar,
dan dah tak dapat tidur selepas itu. Ini merupakan gangguan tidur. Okey. Seterusnya, kita akan tengok kenapa kesihatan mental ini penting. Kalau kita lihat dekat slide itu, pada setiap peringkat umur kesihatan mental ini sangat penting. Bermula daripada kanak-kanak, remaja, sehinggalah kepada peringkat umur warga emas. Kesihatan mental ini sangat penting. Dalam diri seseorang kanak-kanak ataupun remaja, ianya akan membantu membentuk identiti diri, mencapai potensi diri dan sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran di alam dewasa. Bagi seseorang individu yang bergelar ibu ataupun bergelar ayah, kesihatan mental inilah yang akan menjamin gaya keibu bapaan yang efektif. Kita memang boleh membaca dengan mudah. Apa parenting skill? Membaca sangat senang. Okey, untuk kita mengetahui tentang sesuatu ilmu itu sangat senang. Tapi untuk kita pastikan kita dapat apply apa yang kita belajar itu, kesihatan mental ini yang akan mempengaruhinya. Okey, dianya akan menjamin keharmonian dalam sebuah perkahwinan. Okey, kesihatan mental ini juga penting supaya kita mudah untuk menangani cabaran di rumah dan di tempat kerja. Di mana-mana saja ada cabaran, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Okay, sekiranya kita ada kesihatan mental yang sihat pada tahap yang baik, maka kita akan mencapai cara bekerja yang sihat dan seronok. Bagaimana cara untuk kita capai keseronokan bekerja ni? Okay, kita sendiri yang kena ubah. Kita tidak boleh ubah persekitaran itu. Kita akui mungkin ada persekitaran sekolah ataupun budaya sekolah ataupun iklim sekolah yang bagi diri yang kita rasa tidak menyeronokkan. Jadi bila kita tahu keadaan itu wujud, maksudnya kita yang kena berubah. Okey, melalui bagaimana cara dia? Melalui kesihatan mental. Bila kita seronok bekerja, maka kita akan lebih mudah untuk memupuk hubungan dengan rakan sekerja kita dan akhirnya kita mampu untuk meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Okey, pada peringkat umur warga emas, okey, di hari tua, okey, kalau kita tengok kesihatan mental ini akan membolehkan seseorang individu itu untuk berdikari. Okey, dan akhirnya boleh meningkatkan kualiti hidup. Okey, kita tengok di sini tanda-tanda masalah kesihatan mental. Tanda-tanda. Kita tengok di sini yang pertama adalah letih ataupun lesu. Letih ataupun lesu yang dimaksudkan adalah kita mudah letih terhadap sesuatu yang biasa, aktiviti yang biasa. Okey, baru lipat baju kita dah rasa letih. Kita baru cuci pinggan kita sudah rasa letih. Kita baru turun kerja pukul 6.30 pagi pergi sekolah, pukul 7 dah rasa letih. Okey, belum apa-apa dah letih. Macam itulah. Ini sebenarnya salah satu tanda kita mengalami masalah ataupun gangguan kesihatan mental. Okey, yang kedua adalah kerisauan melampau. Terlalu risau tentang COVID-19. Risau itu penting supaya kita lebih berjaga-jaga, tetapi kerisauan melampau ini akan membahayakan diri kita sendiri. Terlalu risau dengan COVID-19 sehingga kan takut nak masuk kelas, takut nak mengajar murid-murid. Ini sudah berada pada kerisauan yang melampau. Okey, sehingga kan kita aktiviti kita sendiri terjejas. Okey, keadaan kesihatan kita terjejas. Yang ini ialah yang dimasukkan dengan kerisauan melampau. Seterusnya, apa dia tanda-tanda masalah kesihatan mental? Perubahan selera makan. Kalau dulu kita adalah seorang yang sangat berselera, dia sama ada menjadi terlebih berselera ataupun menjadi langsung tidak berselera. Asalkan ada perubahan, maka itu adalah salah satu tanda. Okey, tapi kita jangan salah faham. Mungkin pada hari-hari tertentu, mungkin hari ini, 2 hari ini, kita selera makan agak bertambah. Okey, dia mungkin ada sebab lain. Dia tidak semestinya. Okay, tidak semestinya terus kita label diri kita ada masalah gangguan kesihatan mental, tidak semestinya. Okay. Seterusnya adalah perubahan personality. Kalau dulunya dia adalah seorang yang extrovert, suka berinteraksi dengan orang, mudah bersosial dengan orang, mudah bercakap dengan orang lain di sekeliling dia, tapi sekiranya dia berubah kepada individu yang pendiam, pasif, tidak mahu bercakap dengan orang, maka sesuatu sedang berlaku dalam diri individu tersebut. Okey, seterusnya berfikir atau bercakap tentang bunuh diri. Ini kalau individu yang tidak ada masalah kesihatan mental, kita tidak akan terfikir tentang bunuh diri ataupun kita bercakap tentang itu. Untuk murid-murid di sekolah, cikgu-cikgu khususnya, guru-guru bimbingan dan kaunseling kena alert dengan anak-anak murid. Sebab apa? Kalaupun kita rasa murid-murid itu bergurau dengan kita, sebab kita akui ada murid-murid yang suka bergurau. Saya rasa nak bunuh diri lah cikgu.
Kalaupun dia bergurau, kita yakin dia bergurau, tapi itu merupakan salah satu tanda bahawasanya murid itu memerlukan perhatian. Okey. Seterusnya, kurang minat terhadap aktiviti harian, dia sudah tidak minat dengan aktiviti harian, sudah bosan, okey. Seterusnya, tingkah laku yang agresif dan mudah marah, walaupun perkara-perkara yang remeh sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kesihatan mental versus penyakit mental. Dua perbezaan ini yang kita kena ketahui, okey, supaya kita tidak keliru. Okey, kesihatan mental ini individunya adalah mempunyai nilai kendiri yang tinggi, seseorang yang berdikari, memiliki kemahiran pengurusan yang cekap, pandangan yang positif, pemikiran yang rasional, dan seorang yang bersungguh-sungguh. Itu berbeza dengan orang yang mempunyai penyakit mental. Penilaian kendiri yang rendah. Maksudnya dia value dia sendiri itu terlalu rendah. Dia meletakkan diri dia pada nilai yang sangat rendah. Okey, mungkin dia meletakkan diri dia serba-serbi kekurangan, apa saja yang berlaku dia salahkan diri dia, okey. Mempunyai tahap kebergantungan yang sangat tinggi dengan orang lain, okey. Tiada daya gaya tindak. Maksudnya bila dalam keadaan stres dia tidak tahu apa yang nak dibuat. Okey, tiada daya gaya tindak, tidak berdaya. Okay, tidak bersemangat, pemikiran yang tidak rasional dan tiada motivasi. Okey, di sekeliling kita, kita akan tengok ada rakan-rakan kita yang mungkin kebiasaannya kawan-kawan yang rapat dengan kita lah. Okey, kita boleh bantu sebenarnya. Kalau kawan-kawan kita ini memerlukan seseorang untuk dia bercakap. Okey, jadi di sini dia ada kongsikan apa yang tidak sepatutnya kita sebut, apa yang tak sepatutnya kita cakap, okey, untuk membantu rakan kita yang sedang mengalami masalah ataupun gangguan kesihatan mental. Okey, jadi perkataan-perkataan yang ada di skrin ini adalah kurang membantu ataupun tidak membantu. Contohnya kawan kita sedang berkongsi masalah, okey, dan kita pun jawab dengan dia, tak payahlah nak kesian dengan diri sendiri, ataupun kita kata kau pun ada salah juga dalam hal ni. Ataupun kita lagi kata, aku okey je, takkan kau tak boleh. Aku tengok kau okey je, aku sibuk ni, kau cakap lain kali boleh. Ini adalah kata-kata yang tidak membantu rakan kita yang sedang memerlukan pertolongan daripada kita. Jadi sebenarnya sedikit sebanyak, kita sebenarnya boleh membantu, pertamanya untuk mendengar. Selalunya bila dalam keadaan begini, kita perlukan seseorang untuk mendengar. Walaupun dia tidak boleh membantu kita sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya dia boleh mendengar terlebih dahulu. Okay. Seterusnya, bagaimana, apa yang kita boleh beritahu ataupun apa yang kita boleh nyatakan kepada kawan kita yang sedang mengalami masalah kesihatan mental. Okey, dia terpulang pada bagaimana cara kita dengan individu tersebutlah. Ini adalah cuma contoh. Okey, mungkin kita boleh katakan kepada dia, ambillah masa untuk diri kamu dulu, take time, okey. Rehat dulu. Okey, apa yang saya boleh buat untuk bantu kamu? Apa lagi yang saya boleh bantu, macam itulah beberapa apa sahaja yang kita boleh cakap untuk bagi kawan kita itu tahu dan faham bahawa kita sedang mendengar dia. Okey, semuanya akan baik, semuanya akan baik. Macam itulah. Okey, terima kasih kerana sudi kongsi dengan saya, okey, dan sebagainya. Dia ada banyak caralah. Ini cuma contoh. Tapi yang paling tepat, kita sendiri tahu bagaimana cara biasanya kita berinteraksi dengan kawan kita. Kalau kita rasa cara-cara yang ada dekat skrin ni terlalu formal, kita ada lagi cara yang kurang formal yang lebih sesuai untuk individu yang kita nak bantu tersebut. Okey, sekiranya kita tidak dapat bantu, contoh, kita dah tengok kawan kita tersebut dalam keadaan yang sangat stres, okey, mungkin dia sebut tentang bunuh diri dan sebagainya, dan kita maklumkan dengan dia yang mungkin kita boleh bantu dia untuk cari pertolongan yang lebih profesional. Okey. Di sini ada 9 cara. Jaja ni, ni nama watak dalam skrin ni lah. 9 cara Jaja meningkatkan kesihatan mental. Yang pertama, makan makanan yang sihat dan seimbang supaya badan kita cukup nutrisi untuk bekerja dengan baik. Badan kita perlukan nutrisi yang cukup. Okay, supaya dia boleh bekerja dengan baik. Okay. Seterusnya, yang kedua, berhenti sebentar daripada teknologi dan media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, kadang-kadang media sosial ini sedikit sebanyak boleh memberi tekanan kepada kita. Okay? Seterusnya, libatkan diri dengan senaman sekurangnya 30 minit sehari. Okay? Supaya badan kita sihat.
Okey, minda kita cergas supaya boleh berfikir dengan lebih rasional. Okey, yang keempat, tulis 3 pencapaian pada setiap hari. Yang ini tak semua orang suka buat, tapi boleh cuba buat. Tulislah 3 pencapaian setiap hari sebagai salah satu cara untuk kita menghargai diri kita sendiri. Okey, kita tak payah tunggu orang lain hargai kita. Kita hargai diri kita sendiri. Apa yang telah berjaya, apa yang telah saya berjaya lakukan pada hari ini. Tulis supaya kita sendiri nampak. Okey. Seterusnya, pastikan kita mempunyai tidur yang cukup. Ini sangat penting. Okey, tidur yang cukup supaya otak kita dibekalkan dengan oksigen yang cukup. Bila otak kita ada oksigen yang cukup, maka kita boleh berfikir dengan lebih rasional dan dengan lebih baik. Okay, seterusnya, kongsi perasaan dengan rakan ataupun keluarga. Okay, perasaan baik ke, perasaan tak baik ke, kalau kita rasa sedih, kongsikan. Okay, kongsikan dengan individu yang kita percayai. Okey, seterusnya luangkan masa untuk diri sendiri. Ini kita selalu sebut, kita selalu dengar, me time kata kita kan. Me time. Kalau kita rasa perlukan masa, ambillah masa untuk diri sendiri supaya kita boleh relax. Okey, seterusnya cabar pemikiran yang negatif. Apa yang dimaksudkan dengan cabar pemikiran yang negatif ini? Mungkin sekarang dalam keadaan tertekan, pelbagai perkara dalam fikiran kita. Contohnya, cikgu-cikgu sedang buat PDPR. Mungkin dalam fikiran kita sekarang, sepatutnya semua murid-murid saya hadir pada hari ini. Sepatutnya semua ibu bapa bagi kerjasama. Sepatutnya semua ibu bapa ajak anak-anak. Ini adalah salah satu pemikiran yang negatif. Perkataan-perkataan yang sepatutnya ini. Jadi kita cabar pemikiran negatif kita itu, kita tukarkan dia kepada alangkah baiknya kalau semua murid-murid dapat ikut PDPR. Alangkah baiknya kalau semua ibu bapa boleh bagi kerjasama yang baik. Maka ini sebagai salah satu cara kita untuk positifkan diri kita sendiri. Daripada kita asyik menuntut sesuatu yang kita sendiri pun belum pasti kita dapat ataupun tidak. Okay? Yang seterusnya adalah fokus kepada masa kini. Yang kita kena selalu ingat, kita hidup untuk hari ini dan untuk masa depan. Kita tidak hidup untuk masa yang ke belakang. Ke belakang itu adalah kenangan. Okay? Yang kita perlu fokus adalah masa kini dan masa depan. Okey, dan kita telah habis untuk tajuk kesihatan mental. Okey, jadi saya harap sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan hari ini dapat memberi panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam memastikan ataupun dalam kita sentiasa mengekalkan kesihatan mental masing-masing. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan kita akan berjumpa lagi pada bulan seterusnya. Okey, terima kasih.